pada waktu itu datang kesedaran dalam dirinya, iaitu rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tahu dia takkan selamat daripada Allah, yang mana dosa-dosa dia banyak, pahalanya sedikit, dia tak buat amal soleh pun. Maka dia duk fikir macam mana cara untuk dia mengelak daripada terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang peliknya kisah ni iaitu dia ni datang satu idea, kan, dia datang suatu idea yang ganjil, yang mana ideanya ini yang pertamanya ekoran daripada rasa takut yang amat sangat kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan inilah yang disebut oleh para ulama bahawa rasa takut terhadap azab Allah taala ini dia termasuk dalam ibadat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, dia ada kejahilan, kan, dia berlaku suatu kejahilan, kebodohan dalam dirinya terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala, kudrah Allah taala, dan kejahilan terhadap kudrah Allah taala ini termasuk dalam dosa besar. Jadi tapi walau bagaimanapun kisah ini berakhir dengan Allah taala memaafkan kebodohan dia, kejahilan dia, dan Allah taala mengampuni dosanya yang besar itu, yang banyak itu, lantaran kerana khasyah dia, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara poin penting yang boleh kita ambil daripada kisah ni. Jadi bila kita tengok ada orang lain buat silap, kan, orang-orang yang baik buat silap, alim ulama dan sebagainya, kita jangan cepat, jangan terburu-buru untuk memburuk-burukkannya, untuk memperlekehkannya dan seumpamanya. Baik, hadis ni terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan, Nabi telah bersabda menceritakan kisah ni, iaitu satu orang lelaki yang dia ni belum pernah buat baik, dan dia belum pernah buat baik, sikit pun benda baik dia tak buat. Jadi dia pesan kepada keluarga dia, dia kata kalau dia mati, maka dia minta kepada ahli keluarga dia, anak-anak dia, supaya bakar mayat dia, dan abu mayat dia tadi di separuh tu lempar dekat darat, separuh lagi lempar dekat laut. Baik. Jadi kenapa dia pesan macam tu? Bila dia mati, mayatnya nanti dibakar sampai jadi arang, lepas tu jadi abu, lepas tu abu-abu yang ada tu lempar, buang separuh ke darat, separuh ke laut. Bila datang angin yang kuat, supaya angin dapat tiup abu mayatnya itu jauh-jauh, supaya jangan ada sekali. Kenapa? Wallahi, dia kata, demi Allah, dia kata, jikalau Allah dapat mengembalikan abu-abu mayatnya itu, nescaya Allah Ta'ala akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada sesiapa pun di atas dunia. Itu dia rasa takut sangat. Tapi dia buat silap kerana dia beranggapan kalau buat macam tu, Allah Ta'ala takkan dapat untuk kembalikan abu-abu dia, hidupkan dia semula. Itu benda yang kejahilan, kebodohan yang berlaku, kesilapan yang berlaku kepada lelaki yang banyak dosa ini. Maka bila lelaki ni mati, maka ahli keluarga dia, anak-anak dia apa semua, buatlah benda yang dia pesan. Bakar mayat dia, lepas tu bila dah jadi arang tu, bakar lagi, ketuk-ketuk supaya jadi abu apa semua. Jadi ahli keluarga dia laksanakan apa yang telah dia wasiatkan. Lalu apa yang berlaku, selepas mereka dah tabur semua abu-abu ke laut, kan, darat dan sebagainya, dengan harapan kononnya tak akan bercantum semula lah abu-abu tu, dihidupkan semula. Tapi apa yang berlaku kita tahu, Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada daratan
supaya mengumpulkan abu-abunya itu dan memerintahkan lautan agar mengumpulkan abu mayatnya itu. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu melakukan sedemikian? Allah Ta'ala tanya dia. Padahal Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi ini adalah conversation, percakapan di antara Allah dengan hambanya yang terlalu takut kepada Allah, sehingga kan dia melakukan satu tindakan yang jahil, satu tindakan yang bodoh. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak mampu untuk menghidupkannya semula, walaupun disebarkan, dibuang jauh-jauh abu tadi antara satu sama lain. Lalu dia jawab dalam hadis dalam Sahih Muslim ini, dia kata, lantaran kerana takut kepadamu ya Allah, ya Rabbi, dan engkau maha mengetahui, engkau lebih mengetahui. Itu jawapan seorang hamba yang sangat takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya, walaupun hambanya itu melakukan kesilapan yang pelik, kesilapan yang ganjil sebenarnya, tetapi Allah Ta'ala maha pengampun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah dan juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri, juga terdapat dalam syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di beberapa tempat dalam sahihnya untuk menceritakan tentang Bani Israel dan sebagainya, tentang dalam bab takut kepada Allah dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kisah ni walaupun dia pelik, dia ganjil, tetapi para ulama hadis memasukkannya di beberapa tempat, dan ini menunjukkan bahawa pentingnya hadis ini kepada kita. Baik, jadi apa yang berlaku kepada lelaki ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Lelaki ini Allah Ta'ala bagi rezeki dekat dia, nikmat dekat dia dalam bentuk anak-anak. Macam kita lah, ada anak yang ramai yang berjaya, kita rasa bangga kan dengan anak-anak kita yang berjaya, yang belajar overseas, belajar di universiti yang terkemuka, Harvard, Oxford, Cambridge dan sebagainya, menjawat jawatan penting dalam GLC, dalam kerajaan, perniagaan sendiri yang berjaya dan sebagainya. Itu perkara lumrah lah, yang lazim, yang berlaku kepada kita bila kita mempunyai anak-anak yang berjaya, kita bangga. Jadi lelaki ini diberikan anak-anak yang hebat, rezeki oleh Allah Ta'ala, dan juga diberikan harta dunia yang melimpah ruah oleh Allah Ta'ala. Tetapi kesilapan lelaki ini, dia tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Jadi sepanjang usia dia banyak buat dosa, dia banyak buat maksiat. Jadi bila datang maut, kematian kepadanya, barulah dia teringat tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dia teringat tentang dosa yang telah dia lakukan itu, datang rasa takut dalam diri dia akan dosa-dosa yang telah dia buat. Maka pada waktu tu dia percaya kalau dia kembali kepada Allah, maknanya bila dia mati, dia akan menghadap Allah Ta'ala, dia akan mendapat seksa yang sangat berat. Confirm dia kata, aku akan dapat seksa yang sangat berat dengan sebab dosa yang pernah aku lakukan. Maka dia fikir jalan, kan? Dia fikir jalan macam mana dia nak mengelak daripada azab Allah Ta'ala. Ini bermaksud dia yakin sungguh bahawa dia akan bahawa adanya azab Allah Ta'ala. Jadi walaupun takut pada Allah tu bagus, tapi dia ada kesilapan. Yang dia berlaku kesilapan dalam dirinya, iaitu bila dia cari akal macam mana nak mengelak daripada azab Allah, maka dia dapat satu idea yang pelik, iaitu seolah-olah Allah Ta'ala tak mampu untuk melakukannya. Iaitu dia bagi tahu anak-anak dia, panggil anak-anak semua datang sini, ayah nak bercakap. Dia kata dia pun cerita kepada anak-anak dia tentang apa yang dia buat selama ni, bagaimana dia besarkan anak dia, didik anak dia, bagi anak dia makan dan sebagainya. Lalu dia tanya pada anak-anak dia, bagaimana aku ni sebagai bapa kamu kepada kalian, kepada kamu semua? Maka anak-anak dia jawab, ayah adalah sebaik-baik bapa kepada kami. Jadi anak-anak mereka akui, iktiraf bahawa
bahawa bapa dia adalah sebaik-baik lelaki. Lalu si bapa ni bagi tahu kepada anak dia bahawa dia rasa takut dia dengan dosa dia, maksiat dia, dan dia kata kalau Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala akan azab dia dengan azab yang tak terbayang oleh dia, yang tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Dia tahu bahawa dia akan dikenakan azab yang dahsyat kerana dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka untuk mengelak, dia dapat idea pelik ni, dan untuk mengelak daripada dia kena azab itu, dia minta anak dia supaya bakar mayat dia, sebarkan abu di udara supaya ditiup oleh angin, supaya Allah Ta'ala tak azab dia. Dia sangka bahawa bila dia buat macam tu, dia akan terselamat. Sedangkan kita tahu bahawa siapa-siapa pun mati dalam mulut kerimau sekalipun, berkubur dalam perut buaya sekalipun, dihancurkan oleh bumi bagaimana sekalipun, itu tidak sukar bagi Allah untuk dihidupkan semula untuk menghadapi hari perbicaraan dan hari pembalasan. Itu maha berkuasanya Allah. Jadi lelaki ni dia susun rancangan dia untuk dia mati. Kumpul kayunya, nyalakan api, dia hendak, dia mesti dibakar macam mana, jadi arang, lepas arang tadi, ketuk-ketuk arang tadi, hancurkan abu-abu dia supaya jadi abu dan sebagainya. Dia ajar pada anak dia tunggu hari panas, waktu angin tu kuat, supaya abu mayat dia ni memang berpisah sejauh-jauhnya, dengan harapan dia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia bagi tahulah ke anak dia, separuh dekat laut, separuh dekat darat abu-abu tadi. Jadi dia beranggapan bahawa dia akan terselamat daripada azab Allah. Jadi apa yang berlakunya ialah um, dia tersilap. Yang dia tersilap, dia beranggapan bahawa dia dapat selamat daripada Allah. Jadi apa yang berlakunya ialah tidak ada seorang pun di langit ataupun di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sebut benda ni dalam Quran. Kita semua tak akan terselamat, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lelaki ni dia ancamlah anak dia kalau tak buat macam tu, kalau tak sanggup buat apa yang dia wasiatkan, dia takkan bagi harta dia dan sebagainya. Menyebabkan anak-anak dia bersumpah, okey kami akan buat, ayah dia kata. Kan, jadi bila lelaki ni mati, anak-anak dia pun buatlah benda yang dia perintahkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan bumi, laut dan sebagainya mengumpulkan segala abu-abunya, dan Allah Taala kata jadilah si fulan. Lalu lelaki ni berdiri dan Allah Taala tanya kepada dia, kenapa dia perintahkan anak-anaknya untuk melakukan apa yang telah dilakukan itu? Maka dia jawab, kerana takut kepadamu, kan. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya kerana rasa takutnya itu, dan Allah Taala memahami kesilapan yang dia lakukan itu lantaran kejahilannya. Maha suci Allah. Jadi saudara-saudari muslimat sekalian, apa yang kita boleh pelajari daripada perkara seperti ini? Ini untuk menceritakan bahawa manusia ni walaupun banyak kesilapan, kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah Ta'ala tu maha pengampun. Perkara yang paling pentingnya ialah kita mesti ada rasa takut kepada Allah. Cuma kesilapan tu dia boleh berlaku kepada sesiapa pun. Kan? Hatta kepada orang yang paling takut kepada Allah pun, dalam hadis yang kita baca ni, kisah ni pada pagi ni pun, dalam keadaan dia takut pada Allah Ta'ala pun dia boleh buat silap lagi. Tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi apatah lagi kalau orang tu adalah orang yang alim, bukan orang yang berilmu. Berilmunya kita, kan, banyak mana sekalipun ilmu kita rajin mengaji macam mana sekalipun, kita tetap akan terdedah kepada kesilapan dan kesalahan. Jadi ini antara perkara yang kita perlu belajar tentang kesilapan-kesilapan yang boleh sahaja dilakukan oleh sesiapa pun walaupun dia seorang yang sangat berilmu. Sebagai contoh, pada pagi ini, apa yang saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian ialah tokoh-tokoh besar dalam agama kita.
termasuk dalam bidang ilmu keduniaan seperti Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Sebab ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan tokoh-tokoh besar ini seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan lain-lain, mereka ini menganuti kepercayaan yang salah, seperti Ibn Sina dikatakan seorang Syiah kan, dan sebagainya. Jadi bagaimana sikap kita bila kita berhadapan dengan tokoh-tokoh ilmuwan kan dalam agama kita. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita ambil contoh seperti Ibn Sina, kan Ibn Sina ni dia satu orang yang dilahirkan di Bukhara, kan, di Bukhara. Dia nama sebenarnya adalah Abu Ali Husin bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, dan dia lahir pada tahun 370 Hijriah bersamaan 980 Masihi. Lama sangat tu kan. Sekarang ni kita 2023. Dia lahir tahun 980 Masihi. Lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Kemudian dan dia ni meninggal dunia di Iran pada tahun 1037 Masihi. Dan Ibn Sina ni bukan calang-calang orang, kan? Bukan calang-calang orang. Dia hafal Quran sejak daripada usia yang muda. Kita ni nak hafal satu juzuk yang ke-30, juzuk amma pun tak lepas, sebagai contoh. Kan, kita ni kalau semayang pun duk ulang surah yang sama je. Tapi Ibn Sina yang dituduh mempunyai akidah yang tidak benar, seorang Syiah dan sebagainya, tapi dia hafal Quran, kan, dia hafal Quran sejak daripada usianya yang muda, dan dia ni menguasai pelbagai ilmu-ilmu dunia, kan. Kita tahu antaranya adalah ilmu perubatan, falsafah, ilmu mantik dan sebagainya. Dia menguasai fizik, matematik dan lain-lain. Dan dunia memang mengakui tentang sumbangan-sumbangan beliau dalam ilmu-ilmu berkenaan. Sehingga kan banyaklah kisah-kisah yang hebat berkenaan dengan Ibn Sina, iaitu dia dapat dengan izin Allah, dia dapat merawat penyakit-penyakit yang sangat sukar untuk diubati pada zamannya. Jadi apa kesilapan Ibn Sina ini sebagai pelajaran untuk kita pada pagi ini? Okay. Ibn Sina ni sebenarnya status dia memang dibahaskan oleh para ulama. Ramai ulama yang membincangkan tentang kesilapan dan kesalahan Ibn Sina. Contohnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia di antara ulama yang sangat keras dalam memberikan kritikannya terhadap Ibn Sina. Kata Imam Ibn Qayyim, dia kata Ibn Sina ni, dia kata kalau akidah dia, akidah Syiah Qaramitah, kan, Qaramitah batiniyah. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Kan, Qaramitah ni apa dia? Kan, Qaramitah ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita ingat kisah Mekah diserang oleh puak Syiah, yang membunuh jemaah haji, dan dia humbankan mayat-mayat jemaah haji dalam telaga Zamzam, dan dicuri Hajarul Aswad, batu hitam tu, sampai hilang Hajarul Aswad dari Baitullahil Haram selama 22 tahun lebih. Jadi yang buat jenayah itu, yang curi Hajarul Aswad, yang bunuh jemaah haji sebegitu ramai dan humban mayat jemaah haji dalam telaga Zamzam, itu adalah Syiah Qaramitah. Yang mana Syiah Qaramitah ni memang mempunyai masalah dari segi akidah mereka, dari segi asas-asas Islam, kepercayaan mereka pada hari kebangkitan dan sebagainya. Itu memang ada problem. Jadi disebut oleh para ulama bahawa Ibn Sina ni dia terpengaruh dengan Syiah Qaramitah batiniyah. Malah ada juga ulama-ulama Syiah seperti Qadi Nurullah, dia kata bahawa Ibn Sina ni dia adalah Syiah Ismailiyah.
Jadi kalau di sisi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala sampai tahap dia kata bahawa tak boleh baca buku, dilarang membaca buku Ibn Sina kerana itu boleh membawa fitnah terhadap kefahaman agama. Itu contoh yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kesilapan kesalahan Ibn Sina. Tapi kalau kita lihat contohnya sikap Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kan, Imam Ibn Hajar bagi satu komentar ulasan yang agak menarik, yang saya rasa kita semua boleh ambil manfaat daripada apa yang diulas oleh Imam Ibn Hajar. Dia mengatakan bahawa kita wajib berlepas diri daripada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Ibn Sina. Maknanya kalau kita jumpa tulisan-tulisan Ibn Sina ataupun pendapat-pendapat Ibn Sina yang menunjukkan kekufuran ataupun kesesatan dia, maka bila kita jumpa yang tu, kita wajib berlepas diri. Kan? Kita tak boleh kerana kita kagum dengan seseorang tokoh ilmuwan, tak kiralah Ibn Sina ke siapa ke, orang yang kita rasa kagum dengan ilmunya, menyebabkan kita fanatik, taksub kepada dia. Jadi apa dia fanatik dengan taksub ni? Maksudnya ialah kerana kita kagum dengan seseorang tokoh, menyebabkan kita pertahankan apa jua pendapat dia, walaupun kita tahu pendapatnya itu salah, bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi tak boleh, kan? Walaupun kita kagum dengan ketukuhan seseorang, kalau dia salah, kita tetap kena kata salah. Mana kita mesti berlepas diri, jangan kita sokong kesilapan atau kesalahan seseorang ilmuwan itu. Maka kata Imam Ibn Hajar, dia kata bahawa kita semua ni wajib berlepas diri daripada kekufuran Ibn Sina dan juga kesesatan Ibn Sina. Dan kata Imam Ibn Hajar lagi, dia kata ulama-ulama pada zaman Ibn Sina ni telah mengatakan kesalahan-kesalahan Al-Farabi dan sebagainya. Jadi banyaklah yang mereka bincang. Tapi di hujung apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar itu ialah, dia kata tetapi ada juga pandangan yang kata Ibn Sina ni dia telah bertaubat. Kan, dia telah bertaubat. Maka apa sikap kita? Kita doakan supaya dia benar-benar sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala ampunkan dosa-dosa dia. Kan, kalau kita ingat balik kisah di awal kuliah tadi, kalau satu orang tadi yang disebut dalam hadis tadi tentang satu orang lelaki yang bukan ulama pun, kan, bukan seorang tokoh ilmuwan, seorang yang banyak harta, berpoya-poya, hidup bergelumang dengan dosa, membuat maksiat, tapi dengan sebab dia takut kepada Allah Ta'ala sangat-sangat itu, sampai tahap Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi cuba bayang kalau orang tu ilmunya banyak, kan, seorang tokoh. Jadi manusia ni silap tu memang ada lah, walaupun dia ilmu banyak sekalipun, kan, walaupun dia bertaraf maha guru, tuan guru, kan, bertaraf profesor, bertaraf orang yang al-allamah dan sebagainya, tapi manusia tetap manusia, kan. Kita adalah hamba Allah, kita tidak perfect, kita ada sahaja kekurangan kita, kelemahan kita di mana-mana. Kalau kita sempurna, itu bermakna kita bukan makhluk, kan. Kalau kita ni sempurna, tak ada kesilapan dan tak ada kesalahan, Tuhanlah pula, kan. Jadi hanya Tuhan sahaja yang tidak ada kesilapan ataupun kecacatan. Jadi selama mana kita ni adalah makhluk, kita adalah manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala, tidak ada pilihan, kan. Kita semua ada cacat cela masing-masing. Maka kata Imam Ibn Hajar, sikap kita terhadap Ibn Sina ialah kita bersangka baik, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah, dan kita doakan dia sempat bertaubat kepada Allah, dan agar Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa dia. Mana-mana yang ada tu kita pohon agar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu kata Imam Ibn Hajar. Kan, kalau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pula, dia sampai tahap, Imam Ghazali ni sampai tahap dia karang kitab yang khas
kitab yang khusus untuk memperjelaskan kesesatan dan kekufuran sebahagian daripada golongan ahli falsafah di kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Jadi Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali sampai tahap dia buat satu kitab yang khas untuk memperingatkan kita jangan terpengaruh dengan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Maka antaranya dia senarai panjang lah, termasuk dia sebut 17 kan akidah falsafah di sisi Imam Al-Ghazali yang mana 17 itu status dia adalah bid'ah, dan 3 akidah yang dibawa oleh tokoh-tokoh ini boleh menyebabkan kekufuran. Jadi banyaklah yang dia ceritakan, tak sempat untuk saya ceritakan pada pagi ini. Tapi itu contoh bagaimana usaha Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala untuk mengingatkan kita tentang kesilapan-kesilapan tokoh-tokoh besar ahli falsafah Islam seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Manakala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dia mengatakan bahawa Ibn Sina ni dia ada ayah. Dan ayah dia ni satu orang penulis, writer mazhab Syiah Ismailiyah yang banyak menulis tulisan-tulisan berkenaan dengan ilmu perubatan, falsafah, mantik dan sebagainya. Nah, tapi dia kata Imam Az-Zahabi ada pandangan seperti Ibn Khallikan yang kata bahawa Ibn Sina ni telah bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dia. Dia dah taubat. Dia banyak bersedekah kepada fakir miskin. Kalau ada orang yang kena zalim, kena buat anainya, dia kembalikan hak-hak orang yang dizalimi, dia bebaskan hamba-hamba dia. Dulu ada hamba kan. Dia khatamkan Quran setiap 3 hari. Mana dia bersungguh-sungguh untuk buat amal soleh, dan dia meninggal dunia pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Cuba kita tengok bagaimana ulama ni dia cuba sentiasa husnuzan, bersangka baik dengan tokoh-tokoh muslim, sampai tahap Imam Az-Zahabi ni dia bawa pandangan-pandangan sampai tahap Ibn Sina mati pada hari Jumaat bulan Ramadan pun dia ceritakan juga, supaya kita ni sangka baik kepada Ibn Sina. Walaupun dia ceritakan kesalahan-kesalahan Ibn Sina, tapi dia juga menceritakan bahawa Ibn Sina telah bertaubat dengan kesalahan dia, berusaha buat baik, khatam Quran dan sebagainya, sampai tahap mati hari Jumaat bulan Ramadan pun dia cerita, supaya kita ni semua bersangka baik dengan orang-orang seperti Ibn Sina. Maka dia kata apa? Dia kata sebaik-baik, ini disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata sebaik-baik pergerakan ialah pergerakan dalam sembahyang. Sebaik-baik diam ialah puasa. Sebaik-baik dan kebaikan yang paling bermanfaat ialah sedekah, dan hati yang paling suci ialah bersangka baik, kan husnuzan. Perbuatan yang paling batil ialah riak, dan kamu tidak akan sesekali dapat menyucikan jiwa kamu selagi mana kamu menyibukkan diri dengan perdebatan. Duk berdebat itu, debat ini kan, selagi suka berdebat, selagi itulah tak boleh nak sucikan jiwa. Kan, sebaik-baik amalan ialah yang bersumber daripada niat yang ikhlas, dan niat yang terbaik ialah yang datang dengan ilmu. Siapa yang datang dengan ilmu, itu niat yang terbaik. Jadi itu contoh bagaimana Imam Az-Zahabi mengajar kepada kita macam mana kita nak sangka baik kepada tokoh-tokoh seperti Ibn Sina ini. Walaupun ramai ulama yang menceritakan kesilapan Ibn Sina, tapi dia menceritakan apa dia usaha-usaha Ibn Sina untuk memperbaiki dirinya sampai tahap dia mati hari Jumaat kan dalam bulan Ramadan. Jadi itu anjuran supaya kita bersangka baik kepada ilmuwan-ilmuwan, kalau benar sekalipun mereka buat silap, buat salah dalam kehidupan mereka, tapi kita sangka baik, kan, kita sangka baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dia kata Ibn Sina ni satu orang yang sangat hebat
dalam bidang medicine, dalam bidang perubatan pada zaman dia, Avicenna, yang disebut namanya itu di dunia barat, meniti dari bibir ke bibir di dunia barat sekian lama, dan dia menguasai Quran sewaktu umurnya 10 tahun. Kita 10 tahun ni tak tahu apa pun, Quran pun tunggang terbalik kan. Jadi Ibn Sina sudah menguasai Quran itu. Kemudian dia belajar ilmu matematik, algebra dan sebagainya. Dan masyarakat pada zamannya telah mengakui kehebatan ilmunya sewaktu dia berusia 16 tahun. 16 tahun, kita form 4, kita kata 4. Waktu itu, kata Imam Ibn Kathir, masyarakat zaman dia sudah mengiktiraf ilmu yang dia miliki. Itu menggambarkan bagaimana kehebatan ilmu yang dia miliki. Dan dia menguasai banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu fizik dan sebagainya. Dan dia menulis daripada sekecil-kecil kitab sampai sebesar-besar kitab sehingga berjumlah 100 buah, termasuk kitab Al-Qanun fi Tib, Asy-Syifa dan sebagainya. Banyaklah kitab-kitab yang dia karang dan dia diiktiraf sebagai ahli falsafah Islam. Jadi kata Ibn Khalikan, dia kata bahawa sebelum Ibn Sina meninggal dunia, dia telah bertaubat daripada akidah-akidah yang sesat, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Jadi itu yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kesimpulan dia apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu sebagaimana kisah di awal tadi, seorang lelaki yang banyak buat dosa tapi dia ada kepercayaan yang salah. Tapi kerana ketakutan dia kepada Allah Ta'ala itulah dia datang ni kesilapan tadi, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kan, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi kita perlu mengakui bahawa Maha Pengampunnya Allah Ta'ala itu tidak susah bagi Allah untuk ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita, kesilapan kita begitu banyak kan, setinggi gunung tu, apa-apa istilah lah kan, melangit dosa-dosa kita sekalipun, tapi Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Maka hidup kita ni, kita kena ada sikap yang betul lah. Bila kita tengok ada orang lain buat silap, kita jangan mudah untuk ambil kesempatan ni. Kadang-kadang kita bila bab mengkritik orang ni, kita tak ikhlas kan, kita suka nak memalukan orang, suka nak aibkan orang, maka itu salah kan. Make sure, pastikan bila kita lihat ada orang buat silap, apatah lagi orang tu lebih berilmu, lebih alim daripada kita, lebih lama mengenali bidang ilmu berbanding dengan kita, pastikan kita ni dalam hidup kita ni, bila kita kritik sesiapa pun, orang biasa ke, orang alim ke, make sure kita ikhlas dalam kita mengkritik. Kalau kita bertunjangkan kepada ad-dinun nasihah, agama tu nasihat, so pastikanlah yang bila kita tak setuju dengan seseorang tu, termasuklah dengan alim ulama, kita bagi tahu kesilapan dia tu dengan ikhlas kan, bukan untuk menghina dia kan, bukan kita nak tunjuk pandai, kita kata ini peluang aku kan nak taruh dia kan, nampak hebatlah kita ni boleh kritik alim ulama kan. Jadi itu tak sepatutnya ada dalam diri kita, sebab kalau itu ada dalam diri kita, nanti kita dihinggapi dengan penyakit riak kan, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jadi itu syirik khafi kan, syirik kecil, syirik yang tersembunyi, bahaya tu. Jadi make sure bila kita dapati orang yang alim melakukan kesilapan, kita nasihat dia, bagi kritikan itu dengan ikhlas, kan, jangan, bukan niat untuk memalukan dia. Baik, lepas tu bila kita tidak setuju dengan pandangan-pandangan orang yang lebih alim daripada kita, kita mesti berdasarkan ilmu kan, make sure kita check benda yang kita nak tegur tadi, dan ianya adalah berdasarkan fakta yang sahih kan, sumber yang betul, supaya kita ni tidak berdebat, berbantah-bantahan berdasarkan nafsu. Yang penting aku nak menang, bertegang urat bukan nak cari kebenaran, tapi nak mencari kemenangan, nak mencari populariti, maka itu salah kan. Yang ketiga, bila kita
mengkritik orang lain, kita kena adil kan. Kita tak boleh bila kita salah kita tak mau mengaku, tak boleh. Lepas tu kita kena sangka baik kan, kena husnuzon. Walaupun kita kritik orang lain, tapi kena allocate kan, kena accommodate kan, yang husnuzon tu sangka baik, mungkin dia tersilap kan, dia tak sengaja. Jadi kita kena ada husnuzon tadi. Kemudian dengan orang yang buat silap ni, apatah lagi dia orang yang alim kan, kita kena lemah lembut kan. Sebab kalau orang yang alim pun boleh silap, cuba bayang orang yang tidak alim macam kita ni kan, yang tak ada ilmu sangat ni, yang baru nak berjinak-jinak dengan ilmu. Kalau orang yang alim macam dia pun boleh silap, apatah lagi orang yang tidak alim macam kita. Maka sebab tu kita kena berlemah lembut, apatah lagi dia saudara seagama kita. Kemudian kita hukum orang ni pada zahir je kan, yang tersembunyi itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak dia di luar tu baik, baiklah kan. Nahnu qaumun nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kami menghukum manusia berdasarkan pada zahir, yang mana yang tersembunyi, yang tersirat itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain daripada itu, bila kita nak tegur tokoh-tokoh ilmuwan, orang yang alim ni, kita mulakan dengan sembunyi-sembunyi dulu kan. Kalau kita boleh tegur dia dengan DM, direct message dia ke, personal message PM dia ke, itu lebih baik. Tapi kalau ada keperluan, boleh juga di depan khalayak pun. Jadi kita pilihlah mana yang sesuai, mana yang lebih afdal. Tapi kalau perkara tadi boleh menjaga maruah dia dengan cara kita PM ataupun DM dia, maka itu lebih baik. Sebab kita pun nak kena jaga hati kita juga. Takut kita ni bila kita tegur orang lain, orang tu pula tokoh kan, orang yang hebat, jadi kita pula datang perasaan tak baik, tengok aku ni kan, aku boleh tegur tokoh kan, aku boleh tegur VVIP, kesilapan VVIP tersebut. Itu pun perasaan yang tidak baik yang kita perlu hindari. Kemudian selain daripada itu, bila kita tegur kesilapan-kesilapan tokoh ini, jangan jadikan itu sebagai personal problem, jadi sampai kita ni ada masalah peribadi pula dengan dia. Jangan sampai tahap itu. Kita tegur, kita kritik atas dasar ilmu, bukan sebab kita ada masalah peribadi dengan dia. Ni sakit hati ni kan, ni peluang aku nak taruh dia lebih-lebih. Tak boleh kan. Jadi kemudian kita kena perbetulkan niat kita bila kita tak setuju dengan orang yang alim ataupun sesiapa pun, orang biasa sekalipun, ahli-ahli masyarakat yang biasa, orang kampung, orang bandar, orang tak ada pangkat, orang berpangkat tinggi dan sebagainya, make sure kita tegur itu dengan niat untuk bagi nasihat, sebab nasihat tu perintah agama, ad-din nasihah. Jadi sekadar itu, sahabat-sahabat sekalian, saya minta maaf sebab saya ada kes mahkamah selepas ini. Saya serahkan semula kepada Puan Zainun selaku moderator pada pagi ini. Dipersilakan Puan Zainun. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas pengesahan ilmu ini, iaitu berinteraksi dengan kesilapan ulama. Dan inilah yang diarahkan oleh Al-Quran dalam ayat yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli zikir seandainya kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Yang mana tiada manusia yang sempurna dan berlepas diri dari kesalahan. Setiap yang bergelar tokoh itu pasti ada yang memuji dan ada yang dikritik. Jika salah, maka berbahaslah dengan ilmiah dan bukan emosi. Dan semoga Allah SWT merahmati kita semua, memberikan kita ganjaran kepada para ulama yang sungguh-sungguh menyebarkan dakwah dan memelihara agama ini. Pastikan yang sahih sahaja. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih semua. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Ainon. Sama-sama. Jumpa lagi. Betul. Jumpa lagi. Ada lagi kuliah duha kita. Ya, ada lagi. Jangan. Ada lagi. Dengan Ustaz Fikri. Ustaz Fikri ya. Ustaz. Sebentar saja lagi. Saya dah maklumkan kepada Ustaz untuk masuk lebih awal. Assalamualaikum Non. Waalaikumsalam. Ni Mak Jah nak tanya.